Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alayka mustata'tu a'udzubika min syarri bulaka bi ni'matika alayya wa abuzu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alayka mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, skuad munajat umat, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam ni 13 Rajab. Allah berikan kita lagi peluang untuk bersama-sama kita menghidupkan setiap malam yang telah mana Allah berikan kita peluang untuk kita mulazamah, melazimi dengan amalan bikirati suratul Fatihah. Yang ini kita beramal dengan bacaan suratul Fatihah 7 qiraat 14 riwayat. Dan kita mengisi malam kita juga dengan majlis zikrullah. Walaupun ini pada malam pengakhiran pada Masihi, namun Al-Hijri dalam hijrah kita baru bermula maghrib tadi, kemudian Isyak dan sekarang. Kita nak mulakan dengan pengisian yang baik, malah pengisian yang menjadi tuntutan dalam strata kedudukan amalan tu, tuntutan untuk menuntut ilmu, tuntutan untuk kita berkhidmat menjadi sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia itu, kata Nabi SAW, yang bermanfaat pada manusia lain. Jadi Alhamdulillah, kita mendoakan itu satu, mudah-mudahan menjadi satu manfaat. Kita mendoakan umat Islam seluruh dunia, kemudian kita mendoakan, saling mendoakan antara jemaah kita, insya-Allah. Siapa yang ikut pengajian, siapa yang ikut bersama dengan kita setiap malam atau malam ni, kita mendoakan juga supaya Allah permudahkan urusan dunia akhirat. Allah Ta'ala sajalah, hanya saja Allah Ta'ala sajalah yang mampu memberikan kebaikan dan menolak segala bentuk keburukan. Jadi kalau kita sampai tahap kita tidak boleh terpisah daripada bantuan Allah, maka itu adalah satu petanda yang baik, jemaah sekalian. Kita tidak boleh terpisah. Wala manja, tidak boleh tidak minallah, wala manja minallah illa ilaih. Tidak boleh tidak lagi pada Allah, kena juga kepada Allah. Jadi kalau kita dah sampai tahap memang tak nak memang kena bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia satu petandanya cukup baik. Jadi jemaah sekalian, alhamdulillah malam ni kita mulakan dulu dengan sebagaimana sebelum ni saya dah kata, cuma tengok kadang-kadang kita boleh amalkan, kadang-kadang kita tidak, terlepas untuk kita amalkan. Yang ni kita nak, setiap malam kita nak bacakan 2 surah Al-Baqarah akhir yang menjadi pelengkap, kata Nabi SAW, barang siapa yang bacakan 2 surah akhir Al-Baqarah pada malam harinya, maka Allah akan cukupkan dia. Jadi kita baca 2 akhir surah Al-Baqarah, dan kita pun dah beramal dengan Al-Fatihah, alhamdulillah, dan kita juga baca 10 awal suratul Kahfi. Setiap malam tu kita akan lazimi dengan amalan yang kita mulakan dengan 2 Al-Baqarah, 2 akhir surah Al-Baqarah, 285, 286, dan 10 awal suratul Kahfi. Kemudian kita tutup dengan munajat umat. Khair. Baik. Boleh apa baca lagi. Yang tak baca ikut baca, tak masalah. Jadi saya bila saya buat ni, mana saya belum baca dan kita bacalah bersama. Yang dah baca tak apalah. Okey. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jemaah yang mulia Ta'ala, kepada Allah, kita dah mulakan dengan bacaan suratul Baqarah 285, 286 tadi. Kemudian kita teruskan dengan zikiratul suratul Kahfi 10 ayat pertama tadi. Dan alhamdulillah, insya-Allah jemaah sekalian, mudah-mudahan ia menjadi sebagai satu kelaziman yang kita boleh jadikan amalan tambahan kita setiap malam. Dan insya-Allah boleh teruskan juga dengan amalan yang lain seperti zikiratul suratul Mulk dengan baca suratul Mulk, kemudian dengan amalan suratul Hadid yang telah kita lazimi sebelum ini, dan kita jadikan ayat yang ketiga itu sebagai wirid, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ulang banyak kali agar Allah buang ragu dalam hati, Allah ganti yakin biar sebati, agar kita terus bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin akan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dekat dengan hamba-hambanya yang tak putus-putus berharap kepada Allah. Ustaz dah tak ada ke bacaan Fatihah? Siapa kata dah tak ada? Kasih kata ditutup nanti, penutup nanti. Setiap malam ada kan, saya kata tambah. Baik jemaah yang mohon Taala, insya-Allah tempoh hari saya nak sambung jawapan. Ada yang bertanya di TT kan, tentang kenapa wanita tu fitnah, kenapa wanita tu fitnah dan macam mana nak jadi wanita solehah. Baik, saya kata jawapan tu panjang sebab apa? Sebab perbahasan tentang wanita ini adalah perbahasan yang mana itulah tu, saya pun nama dah lama dah tak masuk live kan. Tiba-tiba dia tanya dah tak baca ke? Hati-hati. Tak apa. Dimaafkan ya. Tak apa, kita ayat yang ketiga Puan Fauzia Miskun, kita ada insya-Allah amalan bikirati suratul Hadid, kita boleh jadikan amalan sebelum tidur, surah Al-Musabbihat
antaranya suratul Hadid. Suratul Hadid. Jadi boleh bacakan 29 ayat. Ayat yang ketiga, suratul Hadid ayat ketiga. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Alhamdulillah. Baik, soalan dititi tahu lah orangnya ada ke tidak, sahabat kita tidak, tapi bantu maslihan dititi, share kan. Tengok ramainya, share tu biar lebih sikit. Share tu biar lebih, saya boleh nampak share ni sikit. Bagilah lebih. Ramai lagi nak tengok kan. Kadang-kadang bertanya saya, kan, dah tak ada ke Ustaz? Allah, di SB pun tak jumpa, di TT pun tak jumpa. Maksudnya bantulah, bantu kan. Siap saya ni, ialah kita ni kalau boleh ilmu ni kita, Allah takdirkan kita ada dan kita nak sebarkan, terutama dengan Fatihah. Dengan Fatihah. Tak, kita ni penuh dengan hajat, mas sekalian. Kita ni penuh dengan hajat. Nak hajat. Dunia ni, hidup ni jemaah sekalian, dapat dengan permintaan kepada Allah. Usaha meminta. Usahakan diri untuk meminta. Itu nombor satu. Itu amalan kepala, yakni rasul ibadah, doa. Dan doa tu Nabi kata silahul mukmin, senjata. Jadi kita nak berburu, kita nak dapatkan apa-apa yang kita nak kan. Dunia ni tempat buruan kita. Jadi perlukan senjata. Senjata untuk mendapatkan apa di dunia ini adalah doa. Doa ni mas sekalian. Dan doa ni pula, kita jangan sangka macam tadi kita kuliah maghrib tadi kan. Saya kata apa? Adakah kita mampu merasai bahawasanya dunia ini dapat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ada tak kita rasa? Kadang-kadang kita rasa dengan usaha kita tu, usaha kita pula nampak diri kita yang mana perlu bekerja keras untuk dapat dunia. Kerana doa pun lebih kurang saja. Walhal usaha yang dimasukkan tu adalah dimulakan dengan doa. InsyaAllah Ustaz sentiasa bersandar pada Allah. Ya, teruskan bersandar pada Allah. Pasti. Dan baik. Jadi insya-Allah kita sebab tu antara bersandar dengan Allah, kita sentiasa ada kuliah ni. Orang ada ke tak ada ke, lama join ke tak join ke, tak ada masalah. Yang penting bila kita bersandar pada Allah ni khidmat. Anda orang tanya tak penat ke? Tak boleh, dah je tanggungjawab mas sekalian. Anda ada waktu ini kan, saya katanya yang mana dah pernah ikuti pengajian, tak tahu apa reason, mungkin reason nak teruskan atau tidak, dia ada option. Mungkin tak apa kot. Tapi bagi saya, bagi yang dah dapat faham, Allah datangkan, jangan tengok saya ni. Kalau tengok saya ni memang cak ayam tu lah. Tapi tengokkan pengajian yang datang waktu pasca Covid. Waktu tu kita tengah terkapai tu, samalah saya pun, anda pun, kita nak isi masa kita. Akhirnya, disebabkan tak boleh kuliah di masjid tempoh hari, akhirnya Allah hidupkan platform ni. Jadi kita sebenarnya bukan lagi fikir penting ke tak penting, dia fikir tanggungjawab Allah bagi. Dia bukan tiba-tiba ada, dia bukan sebab nak cari mileage, nak bagi orang suka tak suka, dah cuma sekalian. Sebab tu ada sampai sekarang. Dan apa orang kata ada tu sebab apa? Bila tarikh dia, apa behind the scene, kenapa pengajian ini ada? Sebab kita nak bermuhasabah itu kita dapat di saat kita sedang berada dalam suasana musibah Covid kan. Kemudian kita boleh dengar. Jadi kita patut waktu ni pula tak ada waktu lain, tak ada isu apa-apa. Isu penat je lah, isu penat, isu mengantuk, isu malas. Tu je lah. Terang Ustaz. Terang lah, bila lagi. Isu penat, isu mengantuk, isu malas, isu tak penting. Itu je lah. Tak penting sebab ni tak apa, kita boleh skip lah. Kita boleh skip sebab dia tak ada kepentingan, tak tahu nak letakkan kepentingan tu macam mana. Jadi kita tolong bagi tahu macam mana penting. Pentingnya sebab pengajian ni sama-sama jaga. Kalau saya nak ceramah seorang-seorang pun tak ada masalah juga. Bukan seorang-seorang pun, kita dah start ceramah dengan yang paling dekat untuk ahli keluarga kan. Tapi sebab bila kita sama-sama, Allah pilih kita, Allah pilih antum semua untuk Allah gerakkan, kemudian wujudnya pengajian ini yang dinamakan Hakikat Kehidupan. Dan banyak dah saya tinggal
Ada sahabat kita kan, Puan Hasbat and the team, ada yang sebagai salin balik nota-nota, ada beberapa timnya. Masya Allah, tabarakallah, dia tengok balik, Allah Akbar, banyak siri dah, bukan sikit-sikit. Bukan sikit-sikit dah, banyak dah, tinggal nak ulang kaji. Tadi Puan Hasbat kata murajaah Ustaz. Alhamdulillah, murajaah. Ada nota yang kata seorang jemaah kita fitness kolbu berapa 70 lebih siri. Salin nota, saya tengok, dan nota tu dihimpunkan dan jadi kitab, dan kita akan dispersekan, kita akan keluarkan, kita akan keluarkan insya-Allah, untuk batan induk dah, hakikat kehidupan dah siap dah pun. Taib jemaah sekalian. Jadi dah siap. Jadi bila kita tengok, bila saya sendiri murajaah balik apa yang telah kita syarahkan selama dah masuk 4 tahun lebih ni, Masya Allah, banyak poin-poin penting-penting ni mas sekalian. Perkataan-perkataan bukan yang biasa-biasa punya. Ini perkataan untuk meluruskan kepahaman dalam kehidupan. Yang mana seluruh hari ini memang kita seringkali berhadapan dengan masalah hidup. Kadang kita beramal juga, tapi kalau kena masalah terangkat juga bumbung. Terjongkit juga bahasanya, terjongkit. Nak jadi soleha, bila kena isu-isu yang tak suka, dia tinggal. Soleh tak ke mana. Tengah isu yang dia suka, okey dia. Kena sekali batang hidung je lagi, udah keluar saka baka, semua keluar. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Baik. Tak ada dah kesibukan duniawi dah. Cahaya Purnama, sepatutnya tadi isu kesibukan duniawi dah. Bila kita dah dapat pengajian ini, dia tak ada istilah duniawi dah. Patutnya kita akhiratkan dunia. Bila kita akhiratkan dunia, patutnya kita dah dapat dah poin kita dah. Kita dah dapat dah rentak hidup tu. Dia tak ada dah kesibukan duniawi lagi, mudah-mudahan ada. Tak ada kesibukan duniawi dah sebenarnya. Yang kita sibuk dalam mengurus dunia untuk akhirat kita. Daripada siang ke malam, malam ke siang. Dah tak ada 50-50 dah. Dah tak ada dah. Kita dah, kalau ikutkan 4 tahun dah masuk ke 5. Kita dah membincangkan bahawasanya dia tak ada divert. Sebab tu kena konsisten. Saya cakap tu terang. Mana-mana kadang-kadang dia konsisten atau tidak. Bila kita tengok, ada kadang-kadang permasalahan. Beramal juga. Macam tadi, tengok kuliah maghrib tadi. Respon saya tunjukkan bagaimana bila sikap kita kadang-kadang, kita sangka kita beramal. Tapi amalan kita itu tidak pernah jadi bekal waktu kita sedang diuji. Ujian kesenangan, ujian kesusahan, apatah lagi. Biasa kalah kat ujian kesenangan je mas sekalian. Jadi sebenarnya mulakan Allah SWT. Khair. Itu je nak bagi kita refresh balik. Jadi penglibatan kita dalam pengajian ini adalah dah pergi kepada level tanggungjawab. Faham? Level tanggungjawab kerana kita bertanggungjawab untuk yang mana dalam PKP tu tumbuh macam cendawan. Maka ada lorongan yang Allah lorongkan kita mendapat manfaat. Maka asbab kita dapat manfaat, kita nak jaga. Jadi tanggungjawab. Jadi bukannya macam saya pun tak naklah kita buat sebab nak isi masa 8 time PKP tu. Kita nak buat memang kita tanggungjawab. Sebab tu habis kuliah malam buat lagi. Sebab tanggungjawab. Tak boleh dah kata okey tutup lah, tak payahlah. Tak ada. Walaupun tak laki dah ada dah. Keikutan boleh berhenti dah, cukup stop. Kita tak laki, yang mengaji yang datang, yang online tak ada. Tapi fikirkan tanggungjawab. Jadi bermaksud mengantuk ke tak mengantuk ke, ada tanggungjawab kan. Nak ngantuk dah penat tidur lah, nak jaga macam mana. Ini bukan kelapasaan, ngantuk tidur. Ini tanggungjawab. Siapa rasa Allah berikan tanggungjawab tu dan ada tenaga lagi nak menjaga tanggungjawab ni, silakan jaga, tak ada masalah. Jadi mana yang dah tak bertanggungjawab, contoh kan, dah tak bertanggungjawab, saya tak nak bertanggungjawab dah. Malah adanya bukan tanggungjawab, berterbalik, bertunggang terbalik. Elok-elok bertanggungjawab dah bertunggang terbalik. Rugi lah.
Kita nak jaga tanggungjawab. Gimaklah kita balik sekarang ni, kita dah tambah kerja. Kita dah tambah urusan. Macam-macam lah. Macam contoh kita nak tempoh hari nak exam. Boleh kita buat live. Kita boleh gunakan platform. Dia bukan mengganggu. Tinggal lagi waktu kalau memang masa dah terhad baru saya stop. Tapi kadang-kadang kita gunakan platform untuk saya murojaah pengajian saya. So tak jadi gangguan lah. Iman yang mulakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dan sebab itu juga air itu contoh ruqyah tu Al-Fatihah itu sebagai kita punya energi yang kita boleh ruqyahkan. Alhamdulillah waktu ni memang sesuai Tuan Muhammad Yasin, benar, memang sesuai waktu ni just nice sebenarnya. Kita pukul 11.30 ke 12.30 lah, kata kita sharp one hour lah, just nice untuk kita dipanggil nak landing. Kita nak khulasahkan balik, kita nak sebenarnya memang just nice lah untuk kita buat wrap up, buat khulasah, buat kesimpulan, untuk kita ending kita kalau nak tidur tu kita dah ada muzakarah dulu, macam kita buat program muhasabah, macam gitulah. Kita buat muhasabah, kita biqiratil Fatihah kan, kita baca Fatihah, kemudian kita doa untuk umat, masya-Allah. Jadi cantik waktu kita nak landing tu cantik. Landing itu kita nak cantik. Baik. Jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi jangan guna istilah dah lama tak live dan diam ni masuk. Memang saya dah lama tak live, jangan. Agak-agak dah lama masuk dia diam. Sekarang menempah je lagi. Kan? Baik. Bila sebut tentang fitnah ni, fitnah kepada wanita, saya bacakan hadis dulu mas sekalian. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnata adarra 'ala rijal minan nisa. Jadi daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, soalan kenapa wanita ni jadi fitnah Ustaz. Pertama ada hadis. Ada hadis daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ma taraktu ba'di, tidak aku tinggalkan selepas daripadaku yang lebih berbahaya ke atas kaum lelaki, adarra 'ala rijal minan nisa, yakni daripada wanita. Wanita. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Dalam rawahul Bukhari 5096 dan rawahul Muslim 2740. Baik, daripada hadis ni jemaah sekalian, kita melihat secara literal, secara kesimpulan awal, bahawasanya tak ada yang lebih berbahaya yang ditinggalkan oleh Nabi SAW selepas kewafatan Nabi, itu wanita. Wanita ni kena perhati, bukan wanita-wanita yang tak ada kena-mengena dengan kita tu, orang lelaki. Bukan wanita yang kita duk jumpa perempuan sana, perempuan tu pun tahu tak apa. Itu pun ia juga fitnah. Yakni fitnah ni cobaan. Fitnah bermakna cobaan. Fitnah bil makna cobaan. Okey. Cobaan untuk baik dan buruk. Baik dan buruk. Itu cobaan. Baik dan buruk. Allah cuba baik dan buruk. Okey. Jadi tak ada cobaan yang lebih berbahaya selepas Nabi SAW wafat yang ditinggalkan kepada kaum lelaki, iaitu wanita. Baik. Pertama, wanita kena sedar bahawa anda adalah cobaan besar bagi lelaki. Dan cobaan bagi wanita adalah dirinya sendiri. Ingat, cobaan bagi lelaki adalah wanita, iaitu siapa? Isterinya. Iaitu siapa? Anak-anaknya. Al-mal wal banun, anak wanita, anak perempuan dia, isterinya. Ya. Jadi
Wanita pula, dirinya itu fitnah. Dirinya. Sebab tu wanita dia tak boleh nak kontrol diri dia. Dia tak boleh. Kalau dia tak faham tentang bagaimana nak mengurus diri, kalau dia tidak ditakbir, tidak dididik. Sebab tu wanita ni sentiasa di dalam bimbingan. Dia bukan membimbing, dia dibimbing. Dia mesti sentiasa dibimbing. Contoh, lihat. Kalau wanita yang perempuan yang belum kahwin, dia tidak boleh, ayah ni tak boleh kata pandai-pandai kamu, tak boleh. Dia kena sentiasa dibimbing sampai kahwin. Sampai dah kahwin, dia nikah tu sepatutnya dengan maksud dia serahkan tugas membimbing itu pada suami tu, pada menantu laki dia tu. Nampak tidak? Sebab itu taat tu beralih pada suami dia. Tu suami tu consider jadi bapa dah. Dia kena monitor detail. Sebab tu perempuan ni dia tidak boleh, dia bukan Allah jadikan dia untuk bersendirian. Tak. Sendiri-sendiri tidak. Dia sentiasa dijaga. Di bawah jagaan. Dia bukan menjaga. Mungkin anak-anak ya, tapi setakat anak dia tak perlu menjaga yang lain-lain, nak menjaga umat ke, nak menjaga tu ke, tak ada. Dia kena sentiasa. Sebab apa? Sebab wanita ini, kita huraikan sikit. Saya tak akan huraikan panjang ni sebab tajuk ni panjang. Saya hurai sikit, nanti kita sambung-sambung. Okey. Cuba lihat kisah Siti Hawa. Siti Hawa, kenapa namanya Hawa? Kerana Hawa digandingkan dengan nafsu. Lalu dinamakan Hawa nafsu. Okey. Hawa nafsu dan wanita ini dijadikan adalah untuk menyenangkan, litaskunu, menyenangkan. Okey, jadi berbalik kepada cubaan senang. Wanita ni bukan cubaan untuk susah sebenarnya. Cubaan kesenangan. Jadi tadi saya kuliah maghrib dekat Subang pula, dekat Damansara Perdana. Tengah duk makan lepas kuliah tu, dia makan-makan borak-borak dengan jemaah sana. Ramah pula, jemaah kat sana tu ramah. Datang anak muda ni, dia lajnah pemuda. Belia. Dia kata, ni ustaz pengantin baru ni. Dah baru 2 minggu kahwin, tak nampak batang hidung katanya. Duk terperap kat rumah. Lepas tu kena tanya direct. Penasihat kepada surau tu kata, nikmat tak? Katanya, tanya, nikmat ke tidak? Katanya. Dia sipu-sipu lah. Nikmat. Lalu saya pun jawab, kalau dah nikmat, kena tambah taat. Bukan kata kalau dah nikmat, duk melihat dia. Ini cubaan bagi seorang lelaki. Bila dapat perempuan, dia jadi rely, dia jadi abang kalah lah dengan awak ni. Dia kan kalah dengan perempuan. Kalau isteri cakap sikit lembut-lembut, walaupun benda tu kadang salah, dia akan kalah. Kalau contoh nak pergi surau ke nak pergi makan tom yam, nampak tak? Waktu nak pergi azan, tapi itulah dia sibukkan suami dia dengan benda-benda tak patut. Contoh, patut dan menikmat, patut dia makin taat. Dia makin lihat, makin seronok nak jadi imam kepada isteri dia. Tak pasal-pasal jadi imam. Pantai tak datang surau, tak datang masjid. Ke mana? Saya dah dapat jawatan baru. Jawatan apa? Saya dah jadi imam kepada isteri saya. Tu namanya tak faham bahasa. Namanya imam tu bukan suruh solat kat rumah manjang. Ada ketika ialah solat dengan isteri kamu tu, tak ada masalah. Tapi duk bawa datang masjid. Datang masjid. Kan datang masjid. Bila dah dapat nikmat, taat. Sebab tu diam, jangan diamkan. Jaga apa nak kena jaga pada isteri ni. Dia ada perkara ni tu, senarai semak untuk suami pada isteri. Jaga aurat isteri, jangan mudah dilihat. Jaga solat isteri awal waktu. Jaga hati isteri, jangan syirik. Jaga perasaan isteri, jangan cinta dunia. Jaga khidmat isteri, biar dilakukan kerana Allah. Ini cobaan. Kadang-kadang bila dah suka kat isteri, dia biar dia aurat isteri tu, bonjour isteri bagi orang tengok. Apa free. Lepas tu dia biarkan isteri bersolek untuk orang luar, bukan untuk dia. Kat rumah macam miskin, apa ke dana, apa pun tak nampak rupa. Kalau kat luar, ya Rabbi. Sampai orang lelaki pun, untung kamu dapat isteri. Dia tak tahu orang lelaki pandang macam mana. Nampak? Jaga solat isteri.
Jaga solat isteri. Tu datang haid. Kadang-kadang mana isi-isi yang kat luar bekerja tu, suami remind. Kalau ikutkan tak boleh lambat-lambat. Sebab solat kerja bukan wajib. Solat wajib. Katalah dia haid contoh. Dia suci Zuhur dah. Zuhur tu suci. Dia lantak sampai ke asar, sampai ke maghrib. Meninggalkan solat dengan sengaja tau. Tak boleh, saya kan bekerja ni ustaz. Macam mana? Kerja tu bukan wajib. Kalau ya pun bawalah sepersalinan baju, mandilah kau dekat ofis tu. Biarlah apa? Zuhur. Kena solat. Dah entah kena kodoknya subuh. Mungkin time itu dah datang tapi tak perasan. Dah bersih ke tapi dua galik-galik nak pergi kerja, kelang kabut-kabut. Zuhur suci katalah kan. Subuh. Dah kalau nak pergi kerja, suami kena tahu. Suami kena tahu. Suami kena tahu kena macam mana. Kata nama Al-Imam Sya'rawi almarhum rahimahullah ta'ala, sesiapa yang mengingatkan kita tentang solat, itulah yang orang yang paling disayangi. Itulah yang kita boleh percaya tentang sayang dia. Sebab dia ingatkan kita tentang solat. Mana? Kadang-kadang isteri tak ke mana pergi, bukan tanya solat ke tidak, ke apa. Kadang lambat pun tak kisah. Kalau kat rumah, lagi patut kena marah. Kalau kat rumah, apa sebab nak lambat? Dia bagi tu. Awal kat rumah pun lihat juga nak awal waktu. Apa sebab? Nampak? Ini kena jaga. Nampak? Ingat Allah bagi isteri tu senang-senang macam itu. Oh, jangan. Jaga solat awal waktu pula tu sepatutnya. Awal waktu sepatutnya. Jadi jaga solat awal waktu isteri. Tadi jaga aurat isteri, aurat. Bukan kata dekat tempat kerja, kat rumah pun kena jaga aurat juga. Aurat isteri, orang perempuan, anak beranak. Sama juga. Punggung dengan lutut tu kena jaga. Sesama perempuan, pusat dengan lutut. Tapi kat rumah tak jaga. Isteri, suami tak jaga. Sebab tu kan ada rumah tangga jadi tawar. Tawar tu sebab ada satu benda haram dibiarkannya. Haram ni dia makan dalam tu. Dia makan dalam tawar macam gitu. Dia lagi kita emphasize benda-benda tu, kita beri tumpuan, kita tekankan, dan kita sebagai suami kita puak kuasa. Kita sebagai suami kita penasihat. Tak apa, mula-mula kita nasihat, lepas tu kita enforcement, kita kena buat penguatkuasaan. Dan kita kena buat arahan. Kadang nampak dapat lagi akhir zaman ni pelik-pelik, kadang jadi lembik dengan isteri. Lembik tak tahu tak apa jadi, sayang tak tahu. Payah nak cakap apa benda sayang. Tu kan sayang namanya. Itu mengada panggil. Suami yang mengada, lembik dengan isteri. Macam mana? Semua nak kena isteri, kan? Nampak? Jaga hati isteri. Jaga hati isteri. Apa jaga hati isteri? Jangan bagi syirik. Jangan bagi syirik. Bukan jaga hati isteri itu, ni salah faham. Kita ingat jaga hati isteri itu, kita ingat apa? Jaga isteri tak nak mengajuk. Salah. Itu kan jaga isteri itu bagi orang naik lemak mungkin. Jaga hati isteri. Make sure hati isteri itu tidak berlaku syirik. La tusyrik billah. Tu jaga hati isteri. Jaga perasaan isteri. Jangan cinta dunia. Galik dengan dunia. Perasaan tu, jangan perasaan tu jatuh cinta kat dunia. Tu perasaan. Jaga perasaan dia agar perasaan dia sentiasa tenang. Dengan apa? Dengan tawaran-tawaran akhirat. Bagi contoh, jaga khidmat isteri. Biar dia lakukan kerana Allah. Jangan buat kerana manusia. Kita kena anggap apa yang dia buat itu semua adalah tawaran daripada Allah Ta'ala. Jangan kita kesian pula. Kita kesian, Allah kesiannya lah. Dah lemah lah dia buat kerja. Patutnya kita bagi semangat. Kerana apa yang dia buat itu semua pahala. Bawa dia balik kepada khidmat. Khidmat yang mana inilah yang Allah nak. Itu. Ini senarai semak.
Nampak tidak? Merajuk itu hari jalan kaki itulah. Jalan kaki dia ikut kan dia. Sampai ke mana tu? Sampai ke kubur. Inilah itu akhirnya jadi apa? Banyaknya meluahkan perasaan. Perasaan apa? Perasaan yang dah terpengaruh dengan cinta dunia. Cinta dunia ni apa? Dia nak jadi yang teristimewa. Dunia ni dia suka buat kita jadi teristimewa. You are the one, you are the best, I am the best. Kan? Hati-hati. Kita ni istimewa hanya di sisi Allah dengan amal soleh kita. Takwa, tu je. Tak ada tempat istimewa di dunia ni, mas sekalian. Tak ada tempat istimewa di dunia ni. Tempat itu istimewa hanya di sisi Allah dengan amal soleh. Tu je. Tapi itulah ujian dunia kan. Sentiasa meletakkan dunia ini sebagai perkara yang memberikan keistimewaan. Padahal tak ada apa-apa kelebihan pun pada dunia. Taib. Itu antara perkara yang bincang kata Nabi SAW tadi. Benda yang paling berbahaya. Bahaya kalau lelaki tak buat benda ni, mas sekalian. Sebab tu saya kata dia bukannya pergi pada semua wanita. Wanita yang berbahaya itu adalah wanita yang paling dekat dengan diri dia, itu isteri dia. Kalau dia tak buat benda-benda ni, berbahaya bagi si suami. Tak jaga. Sebab ni antara perkataan yang saya borak tadi. Saya borak tadi dengan jemaah. Saya kata isteri ni, wanita ni adalah khazanah syurga. Bila khazanah syurga yang Allah berikan kepada seorang lelaki, dia kena jadi ciri-ciri ahli syurga. Faham? Ataupun bahasa mudah, nak tak nak, dia kena bawa balik isteri dia ke syurga. Sebab khazanah Allah jadikan di syurga. Nampak? Lebih parah dia biarkan isteri jadi ahli neraka. Lebih parah. Habis dah. Elok-elok Allah jadikan isteri itu kat syurga. Kan? Datang si lelaki yang peranap ni. Dia biar isteri itu tidak dijaga sebagai ahli syurga. Akhirnya, apa jadi? Habis lah. Itu kata berbahaya tu. Bahaya. Dia barang yang sangat sensitif. Barang yang sensitif maksudnya, dia ni datang dari syurga, dia kena dikembalikan ke syurga. So suami kena bear in mind, kena beringat bahawa yang aku dapat ni adalah khazanah syurga, bukan di dunia tau. Kita nampak dapat kat dunia, tapi wanita itu dijadikan dari syurga, di syurga. Jadi lelaki ni dia kena react sebagai ahli syurga, dia kena memang respon sebagai ahli syurga. Nak tak nak dia kena belajar. Nampak? Dia bukan sekadar memiliki isteri, memiliki wanita, tidak. Dia kena berusaha macam mana nak bawa balik isteri dia ni, khazanah syurga, agar dia mampu dipulangkan kembali ke tempat asalnya. Agar wanita ini malah bukan balik ke tempat asal sebab sekadar balik saja, dia kena balikkan isteri dia menjadi ketua bidadari syurga. Macam? Oh, payah Ustaz macam tu, tak kahwin lah kamu. Tak payah lah. Tak ada payah lah. Kan? Seorang isteri pun kadang-kadang jadi masalah. Kata apa? Oh, yang seorang ni pun tak terlayan, tak terdidik, makna teruk sangat tu. Kalau seorang tapi kata-kata macam cakap gitu kan, seorang je payah. Tapi kalau maksud dia lebih pada seorang, dia terdidik, hebatlah lelaki tu. Tak boleh nak cakap apa lah. Kena memang anggap guru lah. Itu bahasanya. Dia dah boleh mendidik bukan seorang isteri. Seorang, dua orang, tiga orang. Kadang-kadang kita bercakap kena walk the talk. Kadang-kadang macam mana nak panggil dia guru ya, macam tak layak lah panggil guru kan. Payah nak bagi dia punya trik, dia tengok isteri dia. Kalau isteri dia dah terdidik dengan elok, panggil lah guru, tak masalah. Kalau nak panggil guru tengok isteri pun macam Hana dengan isteri, tak payahlah. Sebab pada isteri tu nafsu tu perlu dimutmainnahkan. Tak ada lagi nak bergaduh, tak ada lagi nak iri dengki. Tu kata try kahwin 2-3 tu. Bukan suruh kahwin pun, tapi nak tahu macam mana langit tinggi rendah. Sebab tu kebanyakan guru-guru ni isteri ni lebih seorang. Sebab apa? Nak mendidik tu. Dan Nabi SAW memang guru yang paling utama. Tengoklah Allah bagi dekat Nabi SAW bukan seorang. Nampak tidak? Jadi memang layak. Kalau nak jadi guru tu, tengok isteri dia. Tak jadi, tak payah nak terketar-ketar nak panggil ke apa ke. Tengok, memang. Jangan anggap biasa je mas sekalian. Kalau dah boleh isteri duduk sekali, duduk buat kerja, jangan anggap biasa. Sebab memang bukan biasa. Dalam ramai tak jumpa. Nampak?
tak jumpa. Kalau benda tu, oh sana pun datang 3 orang, oh sana pun ramai ni kelab isteri ramai ke ni, okeylah. Tapi memang susah. Kalau jumpa pun tak sekepala. Masing-masing ada hal masing-masing. Kalau sekepala pun kerana ada yang lebih dominan, ada bukan suami yang dominan. Nak dapat figure suami dominan, suami yang menjadi pemimpin. Jadi sedang jemaah yang mulka Allah Ta'ala. Jadi kita kena faham, hazam yang fali rabbi, itu Allah cantikkan. Sebab jagalah. Sebab tu Allah bagi isteri itu jadi cantik. Puan. Kan? Sisi dia cantik. Memang kita jaga. Saya banyak bising. Sebab tu bukan senang. Lepas tanya sisi. Kan? Ustaz bercakap ni, apa kapasiti ni? Memang kapasiti lah. Bukanlah kita nak bercakap pun. Tapi dah sampai masanya. Sebab kadang-kadang macam mana macam gitu lah. Sebab ada yang bercakap kadang-kadang dia bukan berdasarkan kepada ilmu. Dia bercakap kerana mungkin dia suka, mungkin dia tak suka, ataupun mungkin dia tak nak cakap sebab anak bukan bidang lah. Jadi bila dah bercakap bidang ni, dah menyebabkan mendapat title guru tu, inilah dia. Kadang-kadang dia nak panggil guru apa, ustaz pun. Kita terpaksa pecah tembelang lah. Pecah tembelang lah. Guru yang sebenarnya itu dia mampu memimpin para isterinya. Itu maksud dia. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi apa yang kita senaraikan tadi itu adalah perbincangan daripada hadis, kemudian kita syarahkan. Kita syarahkan dia. Kita syarahkan dia. Itu masuk fitnah. Kadang bila dah 3 orang isteri makin sibuk duk menghadap isteri-isteri. Itu pun fitnah, itu nama cubaan. Dengan seorang pun sibuk, dengan 3 lagi lah tak jumpa jalan. Itu maksud dia. Adakah kita mampu untuk menjadikan bagi seorang isteri, jadikan diri anda itu lebih tinggi daripada dunia, nilaiannya lebih tinggi, ataupun anda jual diri anda pada dunia? Jual diri itu pada dunia. Maksud apa? Bila ada dunia baru ada rasa diri berharga. Habislah. Jemaahnya mungkin taklah. Baik. Bismillah. Itu antara perkara yang saya kena reveal lah, kena cakap. Kadang-kadang bila nak berguru tu kan, saya tak minta pun nak murid ke guru, tidak. Tapi ada masa dah sampai masanya. Dah sampai masanya. Bila perlu, mana saya bercakap. Sampai masa. Terutama dari segi title. Kadang-kadang orang argue, guru. Dia ni siapa? Kadang-kadang kesian juga. Kita tak naklah yang mengikut ni membuta tuli kan. Macam takut-takut ke, macam tak ada arah ke. Jadi terpaksa lah saya bagi tahu. Adapun kadang-kadang cabaran-cabaran tu biasa. Itu memang akan datang. Orang yang tak berpuati, memang ada isu-isu, biasalah serangan peribadi. Itu setelah dia tak boleh nak kalahkan, maka serangan-serangan tu pun masuklah. Jadi sidang jemaahnya mulakan Allah SWT. Itu memang tepat. Sebab tu tengok saya jarang bawa tajuk untuk emphasiskan benda-benda macam ni. Saya akan bawa dalam pengajar terus tentang wanita. Itulah perlu kita panggil tuan guru. Tu nampak tak Cik? Nampak? Sebab tu saya boleh respon, saya boleh detect. Kita tak nak orang panggil macam dipanggil dianggap macam, yelah, kita pun nak panggil takut-takut. Ni saya bagi tahu terang. Orang kalau dah isteri bukan artinya maha guru terus. Faham? Pergi, kita tanya. Saya nak tahu, nak tengok betapa besar tak besar nilai ilmu tentang isteri ni. Tengok kan saya bagi contoh. Kalau seorang suami itu amalan yang tinggi menggunung, tiba-tiba isterinya reflect benda yang buruk, dia tak mencerminkan suami, tapi sikap isteri itu boleh meruntuhkan institusi suami itu. Hilang. Sebab tu yang pertama dipemantapkan, dikukuhkan oleh Allah SWT itu adalah isteri, iaitu isteri Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra. Suami isteri, isu suami isteri bukan kecil.
Kadang-kadang 20 tahun kahwin, 30 tahun kahwin pun tak selesai masalah lagi. Bukan kecil. Isteri seorang tak cukup, cari lagi, tapi tak berlaku adil, tak mampu, itu pergi mahkamah, pergi sound kat mahkamah aja. Itu bukan kata tu, itu jenis tak kerti bahasa. Jadi awal jenis tak sepahaman. Bila rumah tangga tak sepahaman dari awal, simpan, suami pun tak nak didik. Bila berurusan dengan nafsu laki, nakkan cari seorang lagi, terimalah kesan daripada salah laku itu. Maka bergaduhlah dia. Itu nama dia, bergaduh. Tapi kalau dari awal dididik dengan betul, ditakbir urus dengan baik, maka lama-lama akan jadi baik. Tak ada masalahnya, tak ada isu. Bila dia datang, even kalau datang yang ketiga, keempat, kedua, tiga, empat pun, kalau yang pertama ni dia dah firm, dia akan okey je, dia akan menurut terus 2, 3, 4. Cuma lagi yang masuk tu nanti tengok dia fit ke tidak. Kadang-kadang yang baru masuk ni dia ada isu-isu yang dia bawa. Kadang-kadang dia masuk dia tak fit, dia tercampak jauh tu, dia tercampak jauh, dia macam-macam cerita lah dia buat kan. Macam perangai tomahan lah dia buat. Memang datang dengan masalah. Tu sebabnya. Nampak? Baik, itu isu rumah tangga bukan isu kecil mas sekalian. Saya berani challenge. Siapa kata kecil tolong bawa ke depan. Siapa yang kata kecil rumah tangga, tolong bagi tahu. Ni hadis Nabi kata, wanita itu benda paling berbahaya bagi seorang lelaki. Jadi kalau Allah takdirkan dia boleh handle ramai wanita, mana dia dah hadapi banyak benda yang berbahaya tu, dia berjaya tangani, belajarlah dengan dia. Jangan tunjuk tegak, dia tunjuk pandai pula. Nak belajar pula kena menutup, betul-betul belajar. Jangan celup-celup, acah tak belajar. Mengakunya awak tu tak boleh nak handle. Habis cerita. Kadang-kadang masih lagi rasa macam boleh handle tu, padahal dah tak terhandle lah. Kan terpaksa lah jemaah sekalian. Saya terpaksa bagi buat tu tajuk ni saya jarang nak cerita, sebab kalau cerita memang kita akan naik share dah. Naik share dah. Tak boleh jemaah. Saya kena slow down sikit, cerita pelan-pelan. Sebab tu tak boleh habis waktu nak pukul apa dah. Sebab kita melihat benda tu depan mata, yang berlaku situasi, dan malah menjadi satu normalisasi. Kita dengar, kita ya Allah rasa macam apa yang dah berlaku ni, institusi kepimpinan dipermainkan. Tapi orang tak mecakna benda ni, dia anggap benda tu is normal. Normal lah ustaz, normal lah. Bukan kita takut, sebenarnya kita respect isteri kita. Kalau respect, cakaplah respect, tak cakap takut. Nampak tidak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Laki ada ego ustaz. Ya, itulah egonya tu. Ego tu akan dihancurkan oleh isteri ni nanti. Dia tak sedar tu. Berdasarkan hadis Nabi tadi. Hadis Nabi kata tadi penutup. Kita akan tutup dengan munajat umat. Saya bacakan hadis Nabi tadi balik, mungkin ada baru masuk. Kan? Nabi kata apa? Tidak aku tinggalkan selepas kewafatanku. Tidak aku tinggalkan selepas kewafatanku ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan selepas daripadaku yang lebih berbahaya ke atas kaum lelaki daripada wanita. Jadi maknanya yang paling bahaya dalam hidup seorang lelaki wanita. Itu je. Siapa? Isteri dia. Bukan wanita luar-luar yang tak kenal tu. Itu kejap-kejap dia orang kata apa, on off. Kalau dia jenis yang wajah tak berapa betul kan, dia test perempuan lama dia on off, dia tinggal semua. Ni yang duduk sekali dengan dia. Adakah dia isteri tu makin lama makin respect dekat dia, ataupun dia hilang respect? Jangan main-main orang lelaki. Dia kadang-kadang cakap depan orang macam ini, tapi isteri sendiri cebik. Isteri pandang ini kita tidak mahu jemaah sekalian. Tapi mana-mana yang jemaah yang dah mengaji, jangan cebik, jangan remehkan suami. Jangan. Dosa besar, amalan tak diterima. Sebab apa? Kita dah remehkan dia. Itu ujian untuk kita bagi yang mengaji. Tapi realiti berapa ramai suami berdegang-degang cakap konon-konon jumpa, tapi isteri cebik je. Ataupun kalau tak, dia diam dia. Dia kata apa? Kalau tak ada aku tak jadi semua. Nampak?
Jangan main-main mas sekalian. Respect hilang. Sebab dia kenal kita sebelum jadi ustaz, sebelum jadi tok guru, faham? Isteri tu dia kenal kita sebelum jadi tok guru, sebelum jadi isteri, sebelum jadi ustaz. Dari muda tengah tantang, baru kahwin kan. Belajar ilmu, orang panggil tok guru. Jadi semua ni dalam poket isteri. Jadi isteri ni ujian dia pada suami, adakah makin lama dia dengan isteri dia makin respect ataupun hilang respect. Ni saya cerita umum, tapi bagi yang mengaji jangan buat macam ni. Macam mana pun, in any condition you are husband, jangan hilang respect. Ni ujian. Tu kata diri wanita ni, wanita dia cubaan dia senang untuk terikut emosi. Kemudian dia tak respect suami dia. Alah, cakap lebih suami aku tu. Aku tahulah sebelum dia jadi ni. Aku tahulah dia macam mana. Dalam hati. Walaupun kalau tak cakap. Ingat, dalam hati pun Allah dengar. Kalau dulu tak belajar macam mana, habislah. Itu kata huru-hara tu. Kalau dulu tak belajar, huru-hara lah. Ini yang berlaku, huru-hara. Sebab tu yang belajar, Alhamdulillah. Sebab tu orang kadang, mana-mana yang sisi yang belajar ni, minta maaf cakap. Kalau suami banyak cakap dia, saya, kadang saya jumpa, saya rasa pergi. Cakap. Patutnya terima kasih sebab dah belajar dalam ni. Isteri automatik respect suami. Itu saya cakap. Kadang-kadang tu kata saya tegas sikit kat situ. Dia balik, dia dapat ready made dia. Tiba-tiba seorang isteri dia balik, bang, ya bang, okey. Jangan balik pula lepas mengaji dia lagi melawan suami. Itu saya tak nak masuk campur. Sepatutnya kita belajar ni makin respect, makin hormat, makin tunduk kita dengan suami. Ya. Bila duduk tak belajar saling remeh-meremehkan. Betul. Bila duduk tak belajar saling remeh-meremehkan. Kalau suami tak nak belajar ilmu, isteri je belajar. Lepas tu isteri nak ajar suami tak mau dengar. Macam mana? Sebab tu isteri jangan mengajar suami. Tak ada istilah isteri mengajar suami. Isteri penasihat suami saja. Penasihat adalah orang yang perfect, bukan penasihat. Kenapa ustaz penasihat orang perfect? Cuba jadi penasihat sultan, orang biasa-biasa. Apa ciri penasihat? Dia kena jadi orang yang fulfill everything. Dia kena jadi penasihat suami. Kadang-kadang kita bercakap, kita tak respect suami. Penasihat, kalau kita jadi penasihat sultan, adakah kita tak respect sultan? Kita kena respect. Dan kita bercakap kerana kita tak pakai ilmu saja, bukan sebab suami tak tahu. Nanti kang abang tahu tak masuk neraka. Abang tahu tak? Abang kena jadi, mulalah dia kena berpinau telinga ni. Tapi ustaz, kalau suami tak ada dengar sebab dia lebih tahu, sebab itu isteri tak ada kewajipan duk mengajar suami, lantak dia. Dia dapat isteri ready made dia. Saya panggil sebut nama An kat situ, An. Sebab tu saya cakap, mana suami yang banyak cerita tu kadang dia bukan dia didik isteri dia bercakap dengan isteri dia. Isteri dia pandai kena sebah cari ilmu sendiri. Tiba-tiba nak banyak bunyi pula. Patut terima kasih. Terima kasihlah awak sebah cari ilmu sendiri ni. Abang tak ajar pun awak boleh cari belajar dengan mana? Dengan ustaz mana mengajar? Terima kasih cakap kat ustaz, terima kasih. Ini dah ngajar dengan ustaz mana tu? Duk tengok malam-malam tu, jangan tengok muka dia. Pula dah geram pula dengar kadang tu. Ngajar tak nak. Ini dapat isteri dah jadi ready made dah okey dah. Patut terima kasih lah. Kan? Wallahu a'lam. Dulu si ibu nak ubah suami, nak terbiah suami, konon macam bagus, tahu tak apa. Jangan jadi macam itu dah, buang masa je. Jadi penasihat, jadi penasihat. Baik, kita tutup dengan menajak umat jemaah sekalian. Itulah saja yang buka tajuk ni, saya tak nak buka. Kalau buka dia panjang cerita dia. Kan panjang cerita dia. Tapi tak apalah, ilmu kan, kita nak tak nak kita kena syarah. Bukan selalu jemaah sekalian. Saya takkan buat topik ni selalu sebab dia banyak. Sebab dia banyak, dia mehnah ni, dia banyak mehnah dia.
Dia lama tak masuk topik ni. Itulah Puan Hafizah. Patut suami kena bersyukur si rajin belajar agama dan ustaz. Ya, betul. Ya. Lantak dia. Bahasa ustaz tahu tak apa. Lantak dia. Yalah. Kita kalau dapat satu benda yang manfaat untuk kita, kita dapatlah kan manfaat untuk kita dulu kan. Macam contoh kalau masuk konsep masuk shopping lah kan, ada kita kira suami kita melantak lah dia kat luar tu. Lantak lah dia kat luar tu. Kita masuk beli barang-barang kita apa, selain bulan balik sendiri je bulan kan. Macam itulah bila kita dah duduk, kita dah dapat apa yang manfaat untuk kita kan. Kadang-kadang ada orang dia tak nak kan, tak nak tak apalah, biarlah. Wallahualam. InsyaAllah. Tak apa, macam tu saya akan lebih prepare. Saya akan pecah-pecahkan topik supaya lebih fokus, kita sharp, kita tahu apa isu-isu yang perlu kita tekankan, terutama dalam saya tak nak namakanlah rumah tangga, saya namakan dia bagaimana kita nak menguasai hati kita, pengurusan emosi kita kan, kuasai jiwa, kuasai kejayaan tu. Sebab sebenarnya bila disebut tentang jiwa ni, memang nak tak nak kita akan sentuh bab rumah tangga. Sebab itu menyebabkan benda yang paling menguji jiwa kita. Kalau orang ni kejap jumpa kejap tidak. Kalau orang nak, ni pasangan ni memang all the time kita jumpa dia. Jumpa bukan sekali jumpa nak tidur pula tu kan. Tengok kadang-kadang geram tak. Benda tu all the day. Lifetime. Dan di situ pula duduknya iblis. Dan di situ pula Nabi kata banyak tak ada yang paling bahaya selepas kewafatanku. Nabi kata fitnatan ad-darra 'ala rijal, tak ada cubaan yang paling bahaya melainkan isterinya. Sebab tu para suami yang tak lepas lagi cubaan para isteri sampai kesudah lah tak selesai masalah dia. Sebab tu sampai kesudah hidup dalam ketakutan, hidup dalam keraguan, buat sebut tak kena, sebut tak jadi, walaupun ada harta, ada itu, ada ini, tapi rasa macam tak puas sebab dia tak lepas ujian atau fitnah yang paling bahaya itu. Kalau dia berjaya melepasi fitnah itu, percayalah jemaah sekalian, hidup ni minimalis, simple lah hidup ni. Kita tak ada lagi benda untuk kita nak berlebih-lebih sangat pun, sebab kita dah pergi kepada emphasize kepada benda yang paling susah, iaitu isteri kita. Tapi kebanyakannya ambil mudah. Dia anggap mudah, dia biarkan isteri tu. Dia tak nak bagi perhatian, tak nak beri tumpuan, tak nak fikirkan pasal isteri dia, dia tak nak. Dia ingat, alah settle lah tu. Orang lelaki yang setengah-setengah tu kan, tak apalah, fikir projek lagi bagus. Sibuk dengan ni lagi bagus, cari duit lagi bagus. Tengoklah. Itu kadang-kadang bila dah dapat duit banyak, berderau, ranap, runtuh rumah tangga. Jangan main-main. Sebab dia tak settle foundation dia. Kalau dia settle dari awal foundation dia, bila dah naik sekali, dia naik sekali yang makin kuat, makin kukuh, makin padu. Nampak? Baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Di TT ni, dia ada level ni mas sekalian. Dia dah naik C3. Tadi dia keluar. Congratulations. You now at stage C3. C3 tu. Daripada D1, D2, D3, D4, D5. D5. Masa itu saya tengok D5. D4, D3, D2, D1. Lepas tu C5, C4, ni C3. Tahniah lah jemaah sekalian. Antum lah semua. Bagi naik untuk apa? Untuk menyatakan sokongan kepada ilmu kebenaran ni. Kan? Bukan sokong kat saya. Ingat, jangan sokong saya. Sokong ilmu. Ilmu yang disampaikan. Wallahu a'lam. Ustaz, naik topik bincang isu kejaya. Tadi saya terpanjang satu soalan sebelum kita tutup. Besok cuti kan? Tu tak pula lama sikit. Cuti teh pusam kan? Apalah drag sikit. Bukan dia nak siapkan makanan bukan besok kan? Tak ada kan? Tapi lah saya ada seminar besok. Apa tadi isu kejaya? Okey, tadi mana saya terpandang Puan Salmi di FB. Apa tu ibu tunggal tadi tu? Mana ibu tunggal ni? Soalan ibu tunggal ni. Ibu tunggal ke ibu tinggal? Mana? Saya tak baca tak baca penuh ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mas sekalian, mana tak tahan mata tu tidurlah.
tak puasa. Kerja esok. Oh, okay. Saya pun ada, saya ada seminar besok. 9.45. Preparation untuk tesis. Topik rumah tangga, net rating, tak baru dia journey dia dah, perjalanan tu dah panjang. Perjalanan tu dah panjang, dan ni maksudnya dah panjang, sepanjang live ni sampai dah C3 dah, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey, tak apa, soalan tu tak naik balik. Puan Salmi, saya tadi dia terus naik, dia terus laju naik, saya tak sempat tangkap soalan tu. Tak silap saya, betul tak, limitation untuk ibu tunggal program, nak join program ibu tunggal. Okey, macam ni. Dia ibu tunggal serta persatuan. Persatuan ibu-ibu tunggal. Okey. Sama ada perlu ada batasan. Dia bukan kata ibu tunggal saja. Dia macam ni. Dia berbalik pada hukum asal, iaitu wanita. Wanita ini adalah perkara yang padanya ada fitnah besar. Bila fitnah, cobaan, dia mesti all the things. Setiap perkara pada wanita itu ada batasan. Dia ada limit dia. Dia mesti ada limit dia. Dia bukan semula-mudah, mentang-mentang ibu tunggal, duk buat persatuan, saya buat, I dah tak terikat kaki dah, kata amboi. Maka berkumpullah ibu-ibu tunggal ataupun ibu-ibu tinggal, kan. Semuanya berkata, I dah bebas sekarang. So bila dah bebas, boleh ke hulu kuili. Sama, tak boleh. Tak semudah-mudah itu orang perempuan mentang-mentang suami dah tak ada, tak boleh. Tetap fitnah. Jadi apa tujuan persatuan itu? Untuk apa? Sekadar untuk salurkan bantuan, sekadar untuk memudahkan dapat maklumat-maklumat yang perlu pada agensi-agensi. Ingat, ibu tunggal, persatuan. Tengok persatuan. Kalau ibu tunggal ni, ibu tunggal ataupun balu, kan, kematian suami, ditinggalkan suami, dua-dua lah, ditinggalkan, saya bercerai lah. Okay. Biasanya akan sebab dari segi nafkah. Okay. Ada lebih baik perjuangkan untuk dapatkan nafkah yang mana memang ada bantuan pada Baitul Mal, zakat semua. Sebenarnya wanita ni sangat dipelihara oleh Islam. Dia tak ada kena survive sendiri. Tak ada. Kalau semua mainkan peranan, semua terpelihara. Contoh bagi seorang wanita, kematian suami, dia sepatutnya dipelihara, nafkah tu, tanggungjawab tu continue oleh waris, adik laki dia, dan juga yang mana ni belah laki ambil berat sikit. Sebab orang kata apa, wali nikah tu dia akan jatuh pada belah lelaki. Okey, yang meninggal lah, ibu tunggal. Maka bila meninggal, tok dia atau ayah pak mentua atau abang dia, abang ipar, pakcik, yang sepatutnya sama-sama support sara. Tapi benda-benda ni kadang-kadang orang susah nak telan ni. Itu satu. Keduanya, yang mana contoh cerai pula. Bila kata cerai, dia akan berbalik kepada ayahnya. Sebab berbalik pada ayah. Wali yang menikahkan lah. Ayah, adik-beradik lelaki. Dia bukan bila bercerai dia, you kena survive sendiri. Dah, sebenarnya tak macam itu. Tapi itulah yang terjadi sekarang ni, kan. Bawa tak tahu betul, yang nak lagi pada tanggungjawab. Tapi itulah, kalau misalkan itu yang berlaku, berjumpalah dengan pihak berkuasa, salurkan bantuan itu. Saya ustaz dari kecil, wali tak ada kesediaan untuk saudara kami sini kena cari. Itulah yang berlaku. Itu sebab tu isu ni menjadi isu yang mana kalau kita kaji balik dia, kita bimbang dia menjadi membarah. Yang wali ataupun yang bertanggungjawab tak nak jalankan tanggungjawab, yang sepatutnya tak perlu bertanggungjawab pun kena bertanggungjawab. Dia dah jadi tidak ikut protokol. Bila tidak ikut protokol, jangan jadi cacah merbah lah nanti. Tapi macam mana tu ustaz? Sekiranya kita terpaksa hadapi situasi itu, hadapilah dengan hukum.
Ikut, jaga diri. Jangan buat, oh inilah, dah orang tak nak ambil berat tentang kami, terpaksa lah. Muncullah feminisme. Betul? Muncullah wanita yang memperjuangkan hak asasi wanita. Ustaz, kalau ayah tidak peduli nafkah anak bertahun-tahun, tidak jumpa, boleh jadi wali ke? Dia tetap hubungan wali, dia tetap. Tak terputus, mereka dah mati. Wali beralih pada atuk, bapa. Selalunya ahli keluarga belah isteri yang menolong bila suami meninggal. Itulah. Patutnya belah lelaki. Bukan belah isteri, belah lelaki. Belah lelaki yang kena tanggungjawab tu. Sebab apa? Berbalik kepada wali. Sebab bila suami mati, katalah dia ada anak perempuan kan, cucu anak perempuan kan. Anak perempuan tu siapa nak nikahkan tu nanti? Cuba fikir. Tok dia. Anak perempuan ni siapa nak jadi junikah ni? Junikah lah wali. Siapa yang menjadi wali itu yang kena tanggungjawab. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Bila lelaki fikir harta je afwan. Ustaz, kalau tak tahu nak buat macam mana, macam mana ustaz? Kalau ustaz tak tahu nak buat apa macam mana, baik. Bila start ni, tarik nafas, duduk, take fast kejap. Ingatlah kata-kata dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah bagi jalan keluar. Barang siapa bertakwa, Allah bagi jalan keluar. Jadi selesaikan dulu soal itu, yakni kembalikan rasa takut kepada Allah dan keyakinan pada Allah, dan berdoalah. Solat 2 rakaat minta petunjuk, solat hajat minta Allah bantu. Jangan selesai dengan diri sendiri, takkan selesai. Kan kemudian Allah akan dorongkan apa kita nak buat. InsyaAllah akan dapat ilham tu nanti. Akan dapat ilham tu. Dan jangan berkeluh kesah. Jangan berkeluh kesah. Khair. Wallahualam. Dan juga malam ni, ni stay, nur cahayamu. Saya selalu start, antara ikhtiar ni malam ni, kita berdoa, bermunajat ni dengan Allah. Jangan putus munajat. Khair. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, cukup setakat tu dulu. Live kita 1 jam 12 minit lah lebih. Okey, baik. Mari kita teruskan dengan biqiraati suratul Fatihah. 7 qiraat, 14 riwayat fi kulli hajat. Doakan apa yang start dibuka, dipermudahkan insya-Allah ya. Mudah-mudahan khair. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan pada umat Islam seluruh dunia ya Allah, khususan di Palestin wa Gaza wa Yaman, fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah, khususan negara Malaysia ya Allah, negara-negara yang ada padanya pun untuk Ar-Raf Academy ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahim. Lindungilah ya Allah dari segala bala bentuk bencana, malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, segala ancaman musuh-musuh Islam ya Allah ya Arhamar Rahim. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan pada semua jemaah yang ada pada malam ni ya Rabb, permudahkan segala urusan kami dunia akhirat, kabulkan segala hajat kami ya Allah dunia akhirat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala selesai munajat umat kita pada malam ni dan muzakarah kita tafsir kehidupan. Alhamdulillah, banyak hal-hal yang diutarakan untuk kita ketengahkan, untuk kita luruskan kefahaman kita ni jemaah sekalian, agar kefahaman kita ini tidak tersalah daripada sasaran dan landasan yang benar, agar kita tidak berada dalam keadaan yang resah, gelisah, keluh kesah ya. Bila kita dapat pahaman yang benar dan tepat, insya-Allah Allah akan lapangkan hati kita jemaah sekalian dan mampulah kita untuk melaksanakan segala apa yang ke depan dengan hati yang lapang. Wallahu alam. Kita jumpa pada siri yang berikutnya insya-Allah. Walaupun maaf pada saya kekurangan, terkata-kata kurang bicara dan penyampaian, hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Qul qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Lal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu